Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua. Cikgu harap bulan puasa ni kita dapat jalani dengan lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Kita mulakan kelas kita hari ini dengan kita Al-Fatihah dan doa untuk kita memudahkan urusan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Sebelum ni cikgu tinggalkan kamu dengan tindak balas eksotermik dan juga tindak balas endotermik. Kita ulang sikit tentang tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik ni hari tu kita katakan tentang pembebasan haba. Pembebasan haba ke mana? Ke persekitaran. Endotermik pula adalah penyerapan haba. Haba diserap daripada mana? Daripada persekitaran. Kita dah tengok contoh dan kita dah tengok sikit tentang gambar raja aras tenaga dan beberapa contoh tentang proses itulah eksotermik dan juga endotermik tindak balasnya. Ini kita tengok dari segi gambar rajah lah. Eksotermik, bila kita kata tentang termokimia ni, proses eksotermik, endotermik, macam mana cara kita nak tahu haba tu diserap ataupun dibebaskan? Kita akan merujuk kepada suhu. Kalau kita tengok eksotermik, kita tengok pada suhu awal air dia adalah 30 darjah Celsius. Tapi pada suhu akhir air dia, maknanya 35 darjah Celsius. So maksudnya bekas tu akan, suhu air ataupun suhu larutan tersebut dia akan jadi lebih panas. Bila akan lebih panas, maknanya kita tahu bahawa haba itu dibebaskan. Itu yang kita akan dapat. Ini adalah gambar rajah aras tenaga. Apabila tenaga bagi bahan tindak balas adalah melebihi tenaga yang dibebaskan oleh hasil tindak balas. So haba dibebaskan ke sekeliling dan suhu di sekeliling dia akan naik. Bila naik tu maksudnya kita tahu dia adalah eksotermik. Kalau endotermik pula, suhu awal larutan dia lebih tinggi, lebih daripada suhu akhir larutan. Kalau suhu awal dia 30 darjah Celsius sebagai contohlah, suhu akhir dia adalah 24 darjah Celsius. Ini contoh sahaja. So bila kita tahu bahawa suhu itu berkurang, bila suhu itu berkurang, maknanya kita tahu bahawa haba itu akan diserap daripada persekitaran. So di sini, kalau di sini gambar raja aras tenaga ni, kita tengok tenaga bagi bahan tindak balas adalah kurang daripada tenaga yang dihasilkan oleh hasil tindak balas. Lepas tu dia punya perubahan haba ataupun delta H dia adalah positif. Manakala delta H bagi eksotermik adalah negatif. Jadi pada hari ini kita akan tengok kepada konsep perubahan tenaga haba. Apa yang dimaksudkan dengan konsep perubahan tenaga haba ni? Konsep perubahan tenaga haba ini adalah disebabkan oleh pemecahan ataupun pemutusan ikatan yang lama dan juga pembentukan atau pembinaan ikatan yang baru. So kita akan tengok yang mana satu yang pemecahan, yang mana satu yang pembentukan. Sebagai contoh di sini. Tindak balas eksotermik. Bila kita kata ekso tadi adalah haba dibebaskan. So, bila haba dibebaskan, suhu pada awal adalah lebih rendah daripada suhu akhir tindak balas. So, pembentukan pembinaan ikatan baru ini merupakan tindak balas eksotermik. So, maksudnya bila kita kata eksotermik, maksudnya kita akan ada satu bahan baru yang dibentuk ataupun ikatan baru yang akan dibentuk. Jadi, ini adalah contoh tindak balas kimia dia. Sebagai contoh pembentukan hidrogen klorida. Daripada 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion klorida yang akan menghasilkan 1 mol hidrogen klorida. So di sini delta H dia ataupun perubahan haba dia adalah negatif 430 kJ per mol. Negatif 430 kJ per mol ni menunjukkan bahawa apabila tindak balas itu berlaku, sebanyak 430 kilojoule haba dibebaskan bagi 1 mol bahan. Ini adalah contoh gambar raja aras tenaga. Disebabkan dia adalah eksotermik, tadi cikgu dah ingatkan banyak kali. Dia punya tenaga yang dihasilkan oleh bahan dia adalah lebih daripada tenaga yang dihasilkan oleh hasil tindak balas. Ini adalah untuk endotermik. Bila kita kata endotermik, dia adalah pemecahan ataupun pemutusan ikatan lama, merupakan tindak balas endotermik.
Okey, kalau tadi ikatan baru, ini pemecahan atau pemutusan ikatan yang lama. Kalau tadi daripada 1 mol ion hidrogen bertindak balas dengan 1 mol ion klorida menghasilkan 1 mol hidrogen klorida. Tapi sekarang 1 mol hidrogen klorida ni dia akan diuraikan. Okey, proses dia di sini adalah penguraian lah. Okey, akan diuraikan kepada 1 mol ion hidrogen dan 1 mol ion klorida. Di mana delta H di sini adalah positif 430 kJ per mol. Kenapa positif? Sebab haba diserap. Okey, ini adalah gambar rajah aras tenaga. Okey, HCl. Okey, kita akan dapat H plus dan juga Cl minus. Okey, di sini bila kita anak panah ni ke atas sahaja, maksudnya delta H dia mesti positif. Kalau anak panah dia ke bawah, maknanya delta H dia mesti negatif. Okey. Okey, kita tengok kepada haba tindak balas. Okey, apa yang dimaksudkan sebenarnya haba tindak balas? Okey. Haba tindak balas ni adalah kuantiti haba tindak balas, okey, ialah haba yang dihasilkan daripada tindak balas kimia. Okey, berapa banyak haba yang dihasilkan daripada satu tindak balas. Okey, bila kita kata termokimia ni, kita akan refer kepada haba. Okey. Okey, tindak balas ini melibatkan proses penyerapan ataupun proses pembebasan haba. Okey. Okay, kuantiti haba ni boleh ditentukan pada keadaan piawai. Okey, apa keadaan piawai yang diperlukan? Okey, yang pertama, suhu bilik dia pada 25 darjah Celsius ataupun pada 298 Kelvin. Okey, yang kedua adalah satu tekanan atmosfera iaitu 101.3 ataupun 101 kilopascal. Okey, kemudian keadaan piawai yang ketiga adalah 1.0 mol per desimeter padu. Ini untuk kemolaran ataupun kepekatan larutan. Okey, dan berada dalam keadaan fizik, suhu dan tekanan piawai. Okey, ini adalah contoh persamaan kimia, persamaan termokimia di sini. Okey, bagi contoh di sini zinc bertindak balas dengan argentum nitrat. Okey, akan menghasilkan zinc nitrat. Okay, dan juga argentum. Okay, so perubahan haba di sini adalah positif 125 kJ per mol. Okay, positif ni tak perlu sebut pun tak apalah. So delta H di sini merupakan perubahan haba. Tadi cikgu dah gambar dah kan. Okay. Kuantiti haba tindak balas ni ataupun kita panggil sebagai Q, okay, akan dipengaruhi oleh yang pertama jisim. Okay. Yang kedua adalah haba pendam tentu bahan. Kebiasaannya haba pendam tentu ni adalah air. Dan yang ketiga adalah perubahan suhu. Okey. Kemudian bagi mencari haba tindak balas, okey, kita ada satu formula yang biasa kita gunakan. Ini yang senang sekali kamu kena ingat, iaitu delta H atau perubahan haba tadi. Okey, haba tindak balas ini adalah sama dengan MC theta. M adalah jisim campuran. Okey, C ni adalah haba pendam tentu bahan dan perubahan suhu yang ni tadilah suhu akhir tolak suhu awal. Okey, haba pendam tentu ni kebiasaannya dia akan beri dalam soalan. Okey, terdapat 4 jenis haba tindak balas. Okey, yang pertama kita ada haba pemendakan. Ini yang kita akan tengok pada hari ini. Okey, yang kedua adalah haba peneutralan. Okey. Yang ketiga adalah haba penyesaran. So, yang terakhir adalah haba pembakaran. So, pemendakan, peneutralan, penyesaran dan pembakaran. So, kita ada 4 jenis haba yang kita akan tengok dan kita akan lihat macam mana cara kita nak selesaikan masalah berkaitan dengan 4 jenis haba yang berbeza ni. Okey, kita pergi kepada yang pertama. Okey, kita habiskan yang pertama dahulu. Kita pergi satu part by satu part lah. Okey, haba pemendakan. Okey, bila kita tahu mendakan adalah bahan terampai yang ada apabila dua bahan itu bertindak balas. Okey. Okey, haba pemendakan ni ialah perubahan haba yang berlaku. Okey.
macam mana perubahan haba itu berlaku? Perubahan haba itu berlaku terbentuk daripada hasil tindak balas ion-ion yang bertindak balas. So ini adalah contoh soalan. Kita terus pergi kepada contoh soalan. Macam mana cara sebenarnya kita nak selesaikan soalan ni. Haba pemendakan. Dia dalam tajuk ni memang kita kena banyak mengira lah. Kita baca sama-sama soalan dia. 60 cm padu. Kamu kena tengok dia punya isi padu dia bagi dalam unit cm padu. Larutan argentum nitrat AgNO3 0.25 mol per desimeter padu. Maksudnya dia dah bagi dekat situ kemolaran argentum nitrat adalah 0.25. Bertindak balas dengan 60 cm padu larutan kalium iodida. Ki juga dengan kemolaran yang sama 0.25 mol per desimeter padu. Dan kebanyakan soalan kebiasaannya nilai kemolaran dia adalah sama. Suhu campuran berubah daripada 29 darjah Celsius kepada 32 darjah Celsius. Daripada sini, kamu boleh tengok di sini, suhu awal larutan tersebut, campuran tu adalah 29 darjah Celsius. Tetapi suhu akhir di sini adalah 32 darjah Celsius. So maksudnya ada suhu yang awal lebih rendah daripada suhu akhir dia. So maknanya tindak balas ni adalah tindak balas eksotermik. Tindak balas eksotermik. Tentukan haba pemendakan bagi argentum iodida. Kita nak pemendakan, pemendakan haba pemendakan. Bagi argentum iodida dan lukiskan gambar rajah aras tenaganya. Bila kita kata haba pemendakan, maksudnya kita tengok balik kepada definisi tadi. Bila kita kata haba pemendakan ialah perubahan yang berlaku apabila 1 mol mendakan terbentuk. So bila soalan tu dia cakap, tentukan haba pemendakan. Maksudnya kita kena cari haba yang dibebaskan bagi 1 mol bahan. Kita kena cari haba yang dibebaskan bagi 1 mol bahan tersebut. Kita yang pertama, cikgu ajar step by step. Langkah 1. Yang pertama sekali kita kena tulis persamaan kimia yang seimbang. Macam mana cara kita nak tulis persamaan kimia yang seimbang? Tengok balik pada soalan bahan apa yang diberilah. Tulis persamaan kimia yang seimbang. Daripada soalan tadi, kita tahu bahawa argentum nitrat bertindak balas dengan kalium iodida. Akan menghasilkan argentum iodida dan juga kalium nitrat. Ingat lagi tak macam mana cara kita nak hasilkan persamaan kimia ni? Cikgu ajar kamu hari tu apa? Yang argentum ni charge dia apa? Positif. Nitrat charge dia apa? Negatif. Kalium charge dia positif. Iodida charge dia negatif. So yang positif akan bergabung yang dengan negatif. So tengok balik macam mana cara kita nak buat. Kemudian pastikan macam biasalah, kamu kena pastikan bilangan atom kiri dan kanan bagi setiap bahan adalah sama. Yang kedua, bila kita dah dapat persamaan kimia yang seimbang, yang kedua kita kena buat apa? Keluarkan maklumat daripada soalan dan kira nilai haba yang dibebaskan. Kira nilai haba yang dibebaskan ni adalah kita nak kira nilai haba yang dibebaskan oleh bilangan mol. Bilangan mol kita tak kira lagi. So kira nilai haba yang kita bebaskan tadi. Kan tadi cikgu dah kata kalau kita nak kira, kita guna formula apa nilai haba yang dibebaskan? Kita guna delta H sama dengan MC theta. So keluarkan daripada soalan M dia berapa? M dia adalah 60 tambah 60. Kenapa 60? Sebab kita gunakan 60 cm padu. 60 campur dengan 60. So kita akan dapat 120 gram. Yang kedua, C, muatan haba. Muatan haba ni kebiasaannya dia akan bagi dalam soalan. Dan nilai kebiasaannya yang kita gunakan adalah 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Itu yang sebab kita akan dapat G negatif 1. Darjah Celsius ni pun negatif 1.
Okey. Kemudian theta. Theta di sini adalah suhu akhir tolak dengan suhu awal. Suhu akhir dia adalah 32. So tolak dengan suhu awal dia 29. Okey. So delta H di sini adalah, kalau kita tengok di situ, 120 yang kita akan dapat daripada sini tadi M. C dia tadi 4.2. Kemudian theta dia adalah 3 sebab 32 tolak 29. Okey, so bila kita kira, kita akan dapat delta H dia ataupun haba yang dibebaskan tadi adalah sebanyak 1512 Joule. Okey. Ini adalah haba yang dibebaskan sahaja. So macam mana cara kita nak dapatkan nilai Joule sahaja? Okey, gram di sini kita boleh potong dengan gram yang di sini sebab ni gram -1. So maksudnya gram ni berada di bawah. So kita boleh potonglah. Sama juga dengan darjah Celsius. Yang ni pun sama dengan yang ni, kita boleh eliminate lah, kita boleh potongkan sahaja. So nilai unit yang tinggal hanyalah Joule sahaja. So ini adalah haba yang dibebaskan. Okey. So langkah yang ketiga adalah kira bilangan mol bahan yang bertindak balas. Okey. Sebenarnya dalam 0.25 mol per desimeter padu tadi, okey, berapa banyak sebenarnya bilangan mol argentum iodida yang bertindak balas? Okey, so kita guna formula. Okey, lihat kepada unit bagi isi padu tadi. Okey, kita gunakan formula N sama dengan MV per 1000 ataupun N sama dengan MV. Okey. Lihat kepada unit lah. Kalau unit dia dalam sentimeter padu, volume dia ataupun isi padu dia dalam sentimeter padu, so kena bahagi dengan 1000 lah. Kalau tidak tak perlu. Kita darabkan sahaja. Jadi, bilangan mol di sini, tadi kita dah tengok kemolaran dia adalah 0.25. So, M dia adalah 0.25. Okey, kemudian yang kedua adalah 60 ni. Okey, dia punya isi padu bahagi dengan 1000. Okey. So, bilangan mol dia sama dengan 0.01015. Ini adalah bilangan mol bagi argentum iodida yang bertindak balas sahaja. Okey. Maknanya kita dah tahu dah. Yang bertindak balas cuma 0.015. Tapi kita bukan nak cari bilangan haba yang dibebaskan oleh 0.015 ni. Kita nak cari haba pemendakan ni adalah haba yang dibebaskan oleh 1 mol bahan tadi. Okey. So, bila kita nak tahu macam mana cara kita nak cari untuk 1 mol, kita kena buat langkah keempat adalah kira nilai haba pemendakan ni melalui satu kaedah penisbahan. Ini sama macam yang kamu belajar waktu tingkatan 4 hari tu. Okey, waktu kita belajar tentang formula dan persamaan kimia, macam mana cara kita nak selesaikan persamaan kimia. Okey, kita buat penisbahan. Okey, 0.015 mol bahan ni tadi, dia akan membebaskan sebanyak 1512 Joule haba. Okey. Kalau kita nak kira, okey, maknanya 1 mol bahan ni dia akan membebaskan sebanyak 1512. Okey, bahagikan dengan 0.015 darabkan dengan 1. Okey, ingat lagi tak cikgu ajar? A per B, okey, darab C. Okey, so ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Bahagi dahulu baru darab. So kita akan dapat nilai dia adalah 100. Okey, 100,800 Joule. Okey, bahagikan dengan 1000 sebab kita nak unit dia akhirnya dalam kilojoule. So unit akhir dia adalah -100.8 kilojoule per mol. Okey, unit akhir dia mesti ada kilojoule per mol. Okey. Maksudnya ini bila kita tulis kilojoule per mol, kita tahu bahawa kita cari untuk 1 mol bahan. Okey. Jadi haba pemendakan bagi AgI ialah -100.8 kilojoule per mol. Itu sahaja cara kita nak kira haba pemendakan. Okey, mudah sahaja. Ya. Okey, oleh itu cikgu nak kamu cuba dahulu selesaikan soalan yang berkaitan dengan haba pemendakan dalam buku latihan analisis bertopik. Okey, kalau ada masalah macam biasa boleh hubungi cikgu. Okey.
Okay, selamat belajar dan semoga kita akan berjumpa lagi dalam video yang akan datang. InsyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.